kuliah yang ke-8 kita ni. Baik, sambung minggu lepas. Dari sudut jalan riwayat, hadis terbahagi kepada dua bahagian, iaitu saya sebut sepitah lalu. Hak baru ni, dari sudut jalan riwayat, hadis ni terbahagi kepada dua bahagian. Kalau macam ni, cuba ingat balik. Satu dia panggil hadis mutawatir, satu lagi ialah hadis ahad. Hak ni suruh kita ingat molek ni. Mutawatir dan hadis ahad. Baik. Hadis mutawatir ni ialah apabila bilangan yang ramai meriwayatkan setiap peringkat. Sebab tu dia sebut di sini, semua hadis mutawatir adalah diterima tanpa perlu disoal selidik terlebih dahulu tentang kedudukan perawinya. Kita tak payah selidik, sebabnya terlalu ramai. Mustahil setiap mereka itu akan berbohong. Barulah kita masuk muka surat 28. Sambung kan surat 28. Baik. Bila kita tahu dah hadis tu terbahagi dua, satu mutawatir, satu ahad, kita nak bincang sesuatu. Ambil dulu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni pula dia terbagi kepada dua jenis. Dia kau banyak tu nak bagi ni. Dia bagi dua jenis. Satunya dia panggil mutawatir lafzi, iaitu hadis yang sama lafaz dan maknanya daripada setiap perawi. Maknanya serupa lafaz. Kalau ada 10 orang yang meriwayatkan hadis itu, 10 orang itu membawa lafaz yang sama, tak ubah walaupun satu huruf. Ni panggil ni hadis mutawatir lafzi. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang mendustaiku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat tinggalnya di dalam neraka. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun disebut hadis ni riwayat Bukhari Muslim, dalam kitab-kitab hadis lain pun ada juga. Boleh katakan ke semua buku-buku hadis, kitab-kitab hadis yang membawa hadis ni lapasnya sama, sebiji-sebiji, tidak ubah walaupun satu huruf. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Setiap patah tu tidak berubah di antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Walaupun di sini disebut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tapi dalam Tirmizi ada, dalam An-Nasa'i ada, dalam Abu Dawud ada, dalam Ibnu Majah ada, dan hadis-hadis lain At-Tabarani, Daruqutni pun ada. Faham tak? Okey. Lagu ni dia panggil hadis mutawatir lafzi. Lafzi itu makna lapas. Mutawatir dari segi lapas. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 orang perawi dalam kalangan sahabat, termasuk 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ni minggu lepas kita bicara syarat minimum. Ada satu pendapat yang pendapat yang paling popular sekali ataupun yang paling ramai sekali yang berpendapat, iaitu 10 orang minimal. 10 orang setiap peringkat. Ini bukan 10 lah, 70 orang sahabat mendengar hadis ni, dan begitulah setiap peringkat. Faham tak? Mutawatir lafzi, lapasnya sama. Saya nak ulang sekali lagi tu dah. Tak berubah lapasnya. Yang kedua, mutawatir maknawi, iaitu hadis yang sama maknanya tetapi lafaz berbeza. Lafaz itu kata-kata tu lagi sikit, sedua perkataan. Faham tak? Tapi pengertiannya sama, maknanya sama. Hak lagu ni dia panggil mutawatir maknawi. Faham tak? Dari segi mutawatir maknawi, maknanya makna. Sebagai contoh,
hadis mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ketika berdoa. Raf'ul yadaini fid du'a. Hadisnya berbagai-bagai lafaz tapi maknanya sama. Lagu ni dia panggil mutawatir, tapi mutawatir bukan mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Faham tak? Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai lafaz. Lafaz dia tidak sama. Walau bagaimanapun, semuanya membawa makna yang sama, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Tak timbul masalah lah. Biarlah lafaz tidak sama, tapi pengertiannya sama. Ini dia panggil mutawatir maknawi. Biar kita biasa sebut dia. Cuba sebut mula-mula. Mutawatir lafzi. Mutawatir maknawi. Okay. Sebut sekali ni ingat pabil dia. Lafaz hadis tersebut tidak mutawatir. Dari segi lafaz tidak mutawatir. Tetapi maknanya mutawatir. Boleh beza dua tu dah. Hadis mutawatir, kalau kita bagi gini, sebagai kesimpulannya, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Boleh tak? Okey. Seterusnya, kitab-kitab hadis mutawatir tidaklah banyak jika dibandingkan dengan kitab hadis ahad, sebab tak banyak. Jarang orang buat. Ulama-ulama hadis buat buk, ni buk hadis mutawatir. Kalau nak cari hadis mutawatir, tengok dalam buk ni. Tak ramai buat. Adalah antara yang masyhur ialah Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawathirah oleh As-Suyuti. Imam Suyuti buat. Dia buat buk dia sebutir, duduk dalam buku tu hadis mutawatir saja. Qatful Azhar oleh As-Suyuti. Sebab tu saya sebutkan, kita ngaji bidang mana-mana, bidang fiqh, bidang usuluddin, bidang tasawuf kan, kita akan jumpa semua Suyuti. Tidak ada ilmu ulumul Quran dia ada lagi. Dia ni abad yang ke-10 ni, ulama ni gagah sungguh, ulama ni habis benda dia nulis. Dan Nazmul Mutanathirah minal ahadithil mutawathirah minal hadithil mutawathirah oleh Muhammad ibn Ja'far Al-Qattani. Itulah dia. Baru kita masuk, faham tu tak? Hadith ahad habis cerita dia tak? Di mana ramai perawi yang meriwayatkan setiap peringkat. Dan kesimpulan yang saya nak sebut sekali lagi, hadis mutawatir tidak payah semak, tidak payah cek. Cerita dia tidak panjang. Sebab kita tidak bincang dia sahih tak sahih bila naik kelas mutawatir. Faham tak? Ni hadis ahad ni kita nak kena proses. Inilah hadis yang majoriti. Banyaknya hadis-hadis yang ada di depan kita ni dalam buku-buku hadis, dalam kitab hadis, ialah hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang tak sampai peringkat mutawatir. Kalau kita ambil taruh dia 10 orang, tak sampai 10 orang, 45 orang, 78 orang hanya yang meriwayatkan. Faham tak? Kita letak taruh 10 orang. Kalau ada soalan tanya dulu dah. Faham tak? Mana ahad ni so? Jualan hak tu ahadun, hak ni ahad. Dia daripada root word, akar kata yang sama, cuma dia balik lagi. Dia ada pengertian dia lah, kena tengok dari segi nahwu dia nak gapo dia pengertian dia. Ada makna lah, tapi dia tu asalnya daripada satu juga ahad. Okey. Ahad. Baik. Hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, seperti bilangan perawinya tidak ramai dan tidak mustahil mereka boleh bersepakat untuk berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza. Kalau sebut hadis mutawatir, mustahil mereka itu akan berdusta. Tapi hadis ahad tak ada dua. Bila ada orang riwayat hadis ahad, kena cek dulu. Mungkin dusta, mungkin tidak. Cuba perhati tak?
Nanti dulu tak siapa sini ni. Dia pecah pula adihad. Kita terima dulu adihad tu kurang daripada bilangan mutawatir. Sebab dia pecah 3 ni. Tengok dah. Kurang pada 10 ni. Baik. Hukum hadis ahad ialah hukum ilmu nazari, bukan daruri. Daruri ni ialah benda ilmu yang kita boleh tak payah cek atau bagi daruri. Nazari kena tilik. Nazar maknanya tilik, tengok, kena periksa dulu. Jadi kalau hadis mutawatir, dia itu diterima secara daruri. Apa makna daruri? Tak payah tengok, tak payah cek. Hukum hadis ahad ialah nazari, kena cek, kena tengok. Faham tak? Okey. Ni tengok hukum ilmu yang kita mengaji dah, mengaji akidah, mengaji gapo, mengaji fiqh, dia ada daruri, ada nazari. Ya. Hadis ahad mengikut bilangan jalan riwayatnya terbahagi kepada 3 jenis, iaitu hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Tengok dia pecah pula. Kalau mutawatir tadi pecah 2 aja. Hadis ahad dia pecah 3. Masyhur, aziz dan gharib. Okey. Ni hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Bila kita tulis dalam bahasa asal, bolehlah kita sebut dengan cara betul. Okey, cuba sebut dah. Hadis masyhur. Pasal nak panjang mana, pendek mana tu. Hadis aziz. Hadis gharib. Tu 3 dah. Hadis ahad bagi pada 3, masyhur, aziz, gharib. Kita tengok sesa. Hadis masyhur, ni tak si periksa dah. Kalau periksa kan dia tanya ni, panjang-panjang juga, nak ngapa dia? Dah, kata kita ada periksa. Definasi. Nak kena ngapa juga dah. Baik itulah tak usah periksa lah. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang. Ini soalan yang tanya tadi. Dia tidak satu, 3 orang perawi atau lebih pada setiap tabaqat, tetapi tidak sampai kepada bilangan mutawatir. Artinya 3 hingga 9. Kali 10 jadi mutawatir. Faham eh? Setiap tabaqat, setiap peringkat. Faham eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 jadi mutawatir. 3 tara dia. Faham eh? 3 perawi. Paling kurang setiap peringkat. Tabaqat tu peringkat lah. Satu peringkat. Peringkat sahabat dia panggil tabaqat. Peringkat tabi'in satu tabaqat. Faham eh? Contohnya hadis masyhur ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni hadis ni. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin qabdul ilmi qabdul ulama fa idza lam yubqi 'aliman ittaqadan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya daripada manusia. Nabi kata Tuhan nak suruh biar orang satu-satu umat tu tak ada ilmu, dia tak cabut ilmu, moga ilmu dalam dada orang dah. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Dia mati orang alim. Sehingga Allah tidak meninggalkan seorang pun dari kalangan ulama. Siapa satu peringkat, orang jahil belaka. Maka ketika itu manusia akan melantik orang jahil sebagai pemimpin. Apabila mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Pemimpin itu sendiri ataupun orang buat ulama pada masa itu tak ada ilmu, dia sendiri sesat. Bila dia sesat, dia menyesatkan orang pula. Ini bahayanya. Kalau kita kecek tak ada ilmu ni kan, kita sesat, orang tu pun sesat. Serupa dengan kita juga. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis masyhur. So kurang-kurangnya 3 perawi setiap peringkat. Ada? Hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang sahabat, iaitu Abdullah bin Amr, Aisyah dan Abu Hurairah. Hukum hadis masyhur tidak semestinya sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan dan ada juga yang dhaif.
Malah ada antara hadis masyhur yang maudhu' palsu. Tengok dia. Tidak serupa mutawatir. Mutawatir tak masuk sini. Bila sebut saja hadis mutawatir, tak ada sahih, tak ada hasan, tak ada dhaif, tak ada maudhu', diterima sebulaknya. Tak perlu bincang lagi. Sahih ke hasan ke dhaif. Ini istilah ni kita akan jumpa. Sahih lagu mana, hasan lagu mana, dhaif lagu mana, maudhu' lagu mana. Mana? Cukuplah setakat ini belum kita sapa ni, kita terima dari segi peringkat. Tinggi sekali sahih. Yang kedua, hasan. Yang ketiga, dhaif. Yang bawah sekali, maudhu' palsu. Ingat pak peringkat. Martabat kategori dia. Benda ni hanya ada dalam hadis ahad. Hadis masyhur walaupun ramai 3 orang tadi, kemungkinan dia boleh jadi juga dhaif dan maudhu'. Faham? Habis itu. Perlu juga diingat hadis masyhur di sini, tengok perkataan masyhur dari segi istilah bukan bermaksud masyhur dalam kalangan dan ahli hadis, ahli bahasa, ahli usul, ahli fiqh dan sebagainya. Perkataan masyhur ni jadi popular. Betul tak? Ada kadang-kadang dia guna hadis ini masyhur, kita kena tanya, masyhur dari segi popular ke masyhur dari segi istilah? Kalau istilah sekurang-kurangnya 3 orang perawi setiap tabaqah. Faham? Okey? Hadis ini masyhur, dia kata. Pasal apa masyhur? Semua kitab meriwayatkan hadis ini. Dia panggil hadis masyhur juga. Tapi masyhur tu masyhur dari segi popular. Tapi yang kita nak bincang sini, masyhur dari segi istilah, iaitu 3 orang perawi setiap peringkat. Sekurang-kurangnya. Oleh kerana hadis masyhur ini amat sedikit, maka tidak ada ulama yang mengumpunya di dalam satu kitab. Tak ada ulama buat kitab ini hadis masyhur. Okey. Cuma yang ada ialah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang bukan masyhur dari segi istilah, tetapi masyhur dalam kalangan ulama. Masyhur tu. Kalau jumpa hadis masyhur pun bukan masyhur dari segi istilah, tapi masyhur dari segi popular. Okey. Antaranya al-maqasidul hasanah fima ushtukhira 'ala al-alsinah oleh As-Sakhawi dan Kashful Khafa wa Muzil al-Ilbas oleh al-Ajluni. Okay. Dan Tamzitut Tayyib min al-khabith fima yadul ala al-sinatin nas min al-hadith oleh Asy-Syaibani. Okay. Kita masuk pula hadis yang kedua. 3 ke tadi, masyhur, aziz, gharib. Kita pergi yang kedua, iaitu hadis aziz. Aziz lagu mana pula? Hadis ialah hadis yang diriwayatkan oleh tidak kurang daripada 2 orang perawi pada setiap tabaqah. Dia tunggu tak ada 3. Kalau tunggu 2, okey, dia dinamakan hadis aziz. Sekurang-kurangnya 2. Kalau 3, sudah jadi hadis masyhur. Boleh tak? Ini bererti pada setiap tabaqat seperti tabaqat sahabat dan selepasnya mempunyai paling kurang 2 orang perawi. Tetapi sekiranya terdapat 3 perawi atau lebih pada satu-satu tabaqat, ia tidak menjejaskan. Cuma perlu ada walaupun satu tabaqat yang mempunyai 2 orang perawi. Katakanlah 2 perawi di ke tabaqat ketiga jadi 3. Dia tak kira dah 3, 4 tak kira. Asalkan ada satu tabaqat tu 2 sahaja, maka cukuplah untuk dia jadi hadis aziz. Tak boleh naik taraf dia nak jadi hadis masyhur. Kita kata ni 4 orang, 5 orang ni, 5 orang pun kerana ada mana-mana tabaqat tu jadi 2, maka dia punah selalu. Dia tak boleh naik taraf menjadi hadis masyhur. Dia kekal sebagai hadis aziz. Contoh hadis aziz ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadak. Selalu hijau ni saya. La yu'minu ahadukum, huruf da. Ada dalam kau tak ada? Saya salah tarik ni. Da ni bagi depan dari segi nahwu tak betul ni. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Terjemahannya, tidak beriman seseorang kamu sehingga aku dikasihi melebihi anaknya, bapaknya dan seluruh manusia. Ni hadis ni popular, duk baca semua. Kalaulah
kita rasa sayang ke Nabi tu lebih rendah daripada sayang ke anak ngepok kita dan seluruh manusia, maka dia kira iman tidak sempurna. Hadis ini bertaraf hadis aziz. Dua orang perawi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Qatadah dan Abdul Aziz daripada Anas, kemudian Syu'bah dan Sa'id meriwayatkan daripada Qatadah. Dia lagu ni dia riwayat dia Anas diriwayatkan oleh dua orang. Abdul Aziz, lepas tu pula Qatadah ni pula dua orang pula meriwayat. Begitulah seterusnya. Jadi makna dia dua orang. Sekurang dua orang. Nampak tak dua orang sama. Paling kurang lah. Kalau ada lebih tu tak apalah. Okay. Manakala Ismail bin Ulayyah dan Abdul Aziz Al-Waris meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Syu'bah. Hukum hadis aziz sama sebagaimana hadis masuk, iaitu meliputi hadis sahih, hasan dan dhaif, malah ada yang maudhu'. Supo. Okey. Oleh kerana bilangan hadis aziz terlalu sedikit, maka tidak ada ulama yang mengumpulkannya ke dalam satu kitab secara berasingan. Tak ada. Orang tak buat kitab. Hakik sekali ada hadis gharib. Lagu mana hadis gharib? Gharib ni maknanya, kalau dari segi istilahnya dagang. Berdagang, terpeci seorang-seorang. Hak ni lah kalau nak sebut, kalau ada seorang, hak you tanya tadi. Dalam hadis gharib ni seorang. Ni. Hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja, sama ada pada setiap tabaqah atau satu tabaqah sahaja. Ada saja dalam satu tabaqah tu, peringkat tabi'in ke peringkat sahabat, seorang je riwayat, walaupun dia pada tu lama, tak kira. Cukuplah dia menjadi hadis gharib. Hadis gharib juga dinamakan hadis fadh, dan ia terbahagi kepada dua, iaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak, gharib nisbi. Apa dia? Gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak ialah hadis yang gharib pada asalnya atau awal sana, iaitu ia diriwayatkan oleh seorang perawi dalam kalangan sahabat. Ni, kalau sahabat ni seorang, dia panggil hadis mutlak. Kalulah sahabat ni ramai, tapi tengah tu seorang, dia panggil hadis gharib nisbi. Kan? Di segi istilah, tengok ni kan. Sahabat seorang, bawah ni ramai. Lagu ni dia panggil gharib mutlak. Faham ni, tengok catatan. Daripada Nabi, sahabat seorang je terima. Walaupun ke dia tu ramai, tak kira dah. Tu dia panggil gharib mutlak. Contoh hadis gharib mutlak ialah hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab. Ni hadis ni popular ni, orang baca sama, tapi hadis gharib ni. Tapi gharib pun tak apa, dah sahih. Setelah ulama-ulama hadis buat pengkajian dari segi sanak dia, dah sepakat ulama, setakat ini tidak ada ulama lagi kata bahawa hadis ni dhaif. Walaupun seorang, saya nak mahu seorang. Okey, contoh ni. Lagi dengar hadis tu. Innamal a'malu binniyat. Tu salah hija tu. Niat tu kena panjang tu. Salah tulis. Ada huruf alif tu, niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Tu buat bulat tan sini ni sini. Perkataan ni takut kata ni niat ni. Dia ada huruf lepas ya, ada huruf alif. So, innamal a'malu binniyat. Ni saya salah taik ni dah. Nawayat ni nota hak buat ni kan saya tidak pernah semuk. Ingat dah. Kita kejumpa dengan salah banyak ejaan. Tu betul lah. Tak ada masa dah, naik saja bulan nak sudah Jadi sudah tu pakai tak tengok print selalu. Jadi kita cek bela-bela ni sambil-sambil ni. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua orang kalau masuk usrah, masuk gapo ni hadis pertama, hadis 40 gapo hak ni deh. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang dicarinya atau perempuan yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab pada peringkat awal sanad, walaupun akhir sanadnya diriwayatkan oleh ramai perawi. Nampak tak? Sahabat lain tak pernah riwayat. Tidak mestinya dia tak dengar Nabi sebut, tapi tak ada siapa dia riwayat. Sahabat tak pernah cerita apa hadis ni. Sayyidina Umar saja cerita, didengar oleh orang lain. Kan? Tapi hadis ini sudah menjadi sahih, sebab tu Al-Bukhari dan Muslim ambil buku kitab dia. Setelah dieksplor, setelah dibuat kajian, setelah disiasat, walaupun seorang tapi sahih. Nak kata mana dah? Okay. Yang kedua, gharib nisbi, iaitu hadis yang gharib pada pertengahan sanad. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih daripada seorang perawi pada awal sanad. Sahabat ramai dengar, kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi pada pertengahan sanad. Katakanlah ramai sahabat, cuma seorang yang dengar. Mana artinya sahabat ni mungkin ramai lagi, akhir-akhir ini jadi seorang. Walaupun banyak ramai orang pergi ke awal, dia seorang dengar orang ni, dia dengar orang ni, dengar orang ni. Cuba kita tengok sini. Ini contoh dia. Daripada Rasulullah ni, sahabatnya ramai. Mari yang kedua ni, mana-mana tempat ni jadi seorang. Lagu ni dia panggil gharib nisbi. Okey? Ni gharib nisbi. Hak tadi gharib mutlak. Banyak kali ada kan? Tak apa, kita tidak dengar pandang episode tu. Sekadar nak tahu dah. Jadi kita je dengar kalau orang sebut orang-orang ahli-ahli hadis kecil, orang ngaji hadis, gharib nisbi lagu mana, gharib mutlak lagu mana. Apa jadi gapo dia hadis gharib kita tahu. Kadang-kadang kita dengar orang ceramah, kita dengar saja gapo hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur dah tak. Jadi kita hari ni kita tak darat dah. Dulu kita darat dengar dah. Kita tak jadi orang darat. Kita faham, kita boleh masuk, kita boleh tadah telinga orang duduk buah. Kan ni? Contoh hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah ta'amal fathi wa ala rasihi mighfar. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah sedang di atas kepalanya al-mighfar. Nabi bubuh kain sebar atas kepala dia. Pasal dia ni ada apa ni, orang guna hadis ni nak kira pakai ya sunnah lah. Sebagaimana kita tengok orang Saudi lah hidup pakai kan, dia tak beli sebenarnya, dia pun datang. Apa dah? Dia berdasar pada hadis ni. Tapi hadis ni ialah hadis gharib. Gharib pun gharib nisbi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Imam Malik secara perseorangan. Daripada Az-Zuhri, daripada Anas bin Malik. Hukum hadis gharib adalah sama dengan hadis masyhur dan aziz. Ia mencakupi hadis sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Tak? Terdapat beberapa buah kitab hadis gharib yang masyhur, antaranya Gharaibul Malik oleh Ad-Daruqutni dan Al-Afra, juga oleh Ad-Daruqutni. Selain daripada kitab khusus hadis gharib, juga boleh didapati dalam kitab Musnad Al-Bazzar oleh Abu Bakar Ahmad Al-Bazzar dan Al-Mu'jam Al-Awsat oleh At-Tabarani. Okay. Nama-nama kitab. Habis tu. Itu ialah hadis yang kita bagi secara bilangan perawi. Faham? Baik. Yang kedua, kita nak bagi pula atas diri hadis diri kuatnya tak kuat. Faham? Beza dah. Pembahagian tadi ialah pembahagian dari segi bilangan. Hadis ni berapa ramai orang yang merawi. Yang kedua ni pula kita nak bagi atas batin tubuh hadis itu sendiri, setara mana kuat lemahnya dia. Kerana dia beza dua tu. Sekarang kita nak bagi di segi ni pula. Nak tengok dari segi kuat tak kuat hadis itu sendiri. Walaupun ramai, kalau tak kuat tak jadi. Seorang dah kuat, nampak tak? Jadi kalau bila kita dapat dua-dua ni, barulah kita boleh menentukan kedudukan sesuatu hadis untuk diterima ataupun ditolak. Jadi dua metodologi. Saya nak ulas sekali lagi. Metodologi pertama, cara pertama ialah semok dari segi ramai mana yang merawatkan hadis itu. Yang kedua ialah dari segi diri hadis itu sendiri, sejauh mana kekuatan dia. Mana? Okey, sekarang kita tengok dari segi pembagian hadis ahad. Kita tak sebut hadis mutawatir ni. Sebab hadis mutawatir tak payah masuk bengkel. Sesal dah dia dah.
Ambil hadis ahad. Bila sebut ahad, terbagi 3 tadi. Sama ada masyhur, sama ada aziz, sama ada gharib. Kan? 3 hadis ni hok duduk dalam kumpulan hadis ahad, kita nak semok dari segi penolakan atau penerimaan. Hadis ahad dari aspek penerimaan dan penolakan terbahagi kepada 2 jenis. Iaitu, tadi hadis ahad terbagi 3, itu dari segi bilangnya. Tak. Dari segi penolakan dibagi 2. Makbul dan mardud. Apa makna makbul? Makbul diterima, mardud ditolak. Okay? Dia kena banyak perkara nak sebut ni pasal nak ngaji hadis pasal dia. Banyak benda ni. Makbul, mardud. Kalau kita periksa kan, budak-budak periksa sekolah agama ni, kalau pah dia panggil makbul. Mardud ditolak. Makbul diterima. Bermaksud hadis yang mana kebenaran periwayatannya melebihi penolakan. Kemungkinan benar tu mengatasi kemungkinan tak benar. Betul tak? Supaya bahasa mahkamah ada. Beyond reasonable doubt, dia panggil tak? Mengatasi, apa dia panggil? Keraguan yang benar sabar. Ilmu hadis dia bincang gitu juga. Apabila keraguan tidak ada, maka dia terima. Dia tengok keraguan ke tidak. Berkali orang mahkamah tiru hak ni kali. Okey. Itu makbul. Kemungkinan benar tu mengatasi kemungkinan tak benar. Maka dia dipanggil makbul. Okey. Hukum hadis makbul ialah wajib dijadikan hujah dan wajib beramal dengannya. Tengok. Kalau tak wajib ke banyak hadis duduk sini. Wajib. Pasal apa jadi wajib? Sebab ulama sepakat. Dalam kaedah hukum, ijma' ulama ni salah kita lawan. Kalau melibatkan akidah kufur, kalau melibatkan fiqh tak sah. Hukum hakam apabila ulama sudah ijma', wajib hukum dia. Sepakat ulama. Jadi hadis walaupun ahad, apabila seluruh ulama hadis telah ijma', telah sepakat macam hadis innamal a'malu binniyat tadi. Tidak ada seorang pun ulama yang kata hadis itu adalah dhaif. Seluruh ulama hadis kata hadis itu ialah sahih, maka dia mesti diterima secara makbulnya. Kerana apa? Kerana benda ini ada kesepakatan dan ijma' ulama. Faham tak? Jangan tilik kepada dia tu seorang dua, tapi kerana ijma'. Okey. Dan boleh dijadikan hujah. Mardud pula bermaksud hadis yang mana kebenaran periwayatan yang tidak dapat mengatasi keraguan. Jadi. Kalau hadis kebenaran lebih keraguan, maka dia sudah jadi mardud. Okey. Hukum hadis mardud ialah tidak boleh dijadikan hujah dan tidak wajib beramal. Sebab itulah kita tak boleh paksa orang kalau hadis itu dhaif. Hadis dhaif tidak boleh paksa orang untuk beramal dengannya. Kita akan lagu mana cara nak berinteraksi dengan hadis dhaif ada disebut depan nanti. Biar kita tahu kedudukan. Hadis makbul terbahagi kepada 2 iaitu sahih dan hasan. Dia belah pula. Kena buat catat nak buat tak? Makbul ni pula sahih dan hasan. Hadis mardud juga terbahagi kepada 2 iaitu dhaif dan maudhu'. Lagu ni. Tengok dia makbul, mardud. Makbul bagi 2. Dia bagi kepada sahih, hasan, mardud ni dhaif, maudhu'. Setengah ulama maudhu' ni dia tak bubuh dalam nama dalam senara pun. Sebab maudhu' nama pun hadis palsu, dia bukan hadis. Dia kata buat gapo nak bubuh dalam senara dia nya. Tapi tak apalah kerana orang sebut hadis, maka ada juga ulama yang bubuh dalam senara. Ni berlaku khilaf dah. Catat ni pun berlaku khilaf. Ada kalau mengikut catat selagi dia buang. Makna hadis mardud dhaif lah. So je. Ada pun hadis maudhu' itu bukan hadis. Orang tahu kira waktu dia tu. Tapi ya kita masuk juga kerana dikatakan hadis. Boleh cuba ingat sini lah. Makbul makna terima. Maudhu' tu kan jadi dhaif lah kata tak? Maudhu' dia gini apabila ulama semuk semula berlaku
Sebab tu ulama-ulama yang akhir ni dia cek semula. Dia cek tengok daripada ni orang riwayat ke ni, maka dia boleh naik taraf tu ada. Hak dhaif jadi hasan pun ada. Hak tu kita tengok. Tapi apa yang perlu kita tengoknya, biar ada kesepakatan ulama atau majoriti ulama duduk mana. Okey. Kalau berlaku khilaf tu, kita kena berlapang dada. Kalau kata hadis ni dhaif, ada ulama kata hasan. Bila dhaif dengan hasan tu dua dah tu, sama ada mardud atau makbul dah. Hak ni kita kena berlapang dada. Jangan duk kerah bertegang leher. Supaya apa dia? Supaya isu kunut. Isu kunut tu duk bagi sahih dengan dhaif dengan hasan. Duk bagi dua tu. Jadi hak ni kita tak boleh bertegang leher hak ni. Bodoh hak ni. Pasal benda tu hak sepakatnya macam tadi. Bila ulama sudah sepakat tak ada kata dhaif, hak tu bakal nak buat kalau boleh balah. Faham tak? Okey. Hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanad. Kita nak bincang sesuatu. Bila ada kita tengok ini kan, tengok balik sahih, hasan, dhaif, maudhu' ni, kita nak tengok sesuai dari segi definisi dia. Ambil sahih dulu. Gapo dia orang disebut hadis sahih ni? Biar kita boleh tahu orang disebut hadis sahih ni, lagu mana nak boleh jadi sahih. Hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya. Sebab tu saya kata tajuk tikon ni hak mustahak sekali dalam kita duk mengaji. Sebab ni ilmu sebenarnya, nak tahu kan? Okey. Hadis sahih ialah sanadnya. Sanad tahu dah. Rantaian perawi itu bersambung, tak ada putus. Dan diriwayatkan oleh perawi yang adil. Batin tubuh perawi ni adil. Dia guna istilah adil, bukan adil tak berat sebelah. Seseorang yang nak jadi adil tu maknanya dia ada syarat-syarat dia, tidak pembohong, orang yang amanah, orang semua ada sifat-sifat mahmudah ada pada tubuh dia tu dia panggil adil. Dan selagi dia ada dhabit. Dhabit ni maknanya orang yang kuat ingatan, orang yang cerdik, orang yang pandai. Orang yang dia mudah faham. Bila dia dengar dia mudah faham, dia mudah hafal, tidak lupa. Ni payah nak cara dhabit. Dari awal hingga akhir sanad, dan syarat lagi tanpa syaz, tanpa keganjilan. Hadis tu tidak nampak ganjil. Ini ulama-ulama pakar-pakar saja boleh tengok. Bunyi ganjil tu. Satu contohnya ialah yang saya sebut dulu, ia bunyi ganjilnya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina. Dari segi bahasa betul. Dari segi kata gapo dia nahwu betul, grammar betul. Tapi ahli bahasa, pakar bahasa, dia melihat kepada cara Nabi bersabda, dia tengok benda ni ganjil, pelik. Bunyi pelik. Tak pernah sahabat tu di mulut Nabi satu kalimah dia sebut muka lagu tu. Tu dia panggil ganjil. Serta bersih daripada illah mana kecacatan, ada cacat berlaku. Ini kita akan bincang nanti dah. Jadi nak boleh jadi sahih kena ada 5 syarat. Sambung sanad, perawi adil, perawi dhabit, tiada syaz, tiada illah. Ni kena hafal 5 ni. Orang nak masuk PSA dia hafal ni. 5 syarat hadis sahih ialah sanad bersambung, perawi adil, perawi dhabit, tak ada syaz, tak ada illah. Okey, 5 syarat Ini bermakna sesuatu hadis itu tidak dikira sahih kecuali setelah melengkapi 5 syarat tersebut. Bersambung sanad, perawi adil, perawi dhabit, tanpa syaz, tanpa illah. Saya senara balik situ. 5 syarat. Ada soalan ni? Faham Berlaku terjejah sikit je. Daripada 5 ni sudah tidak boleh menjadi sahih lagi. Dia akan turun kepada hasan. Sikit je. Cuba tengok. 5 syarat. Sanad yang bersambung bermakna setiap perawi mesti menerima hadis daripada orang yang sebelumnya secara langsung dari awal sanad hingga akhirnya. Katakan Rasulullah, ini sahabat, perawi nombor 1. Dia dengar betul-betul daripada Rasulullah. Perawi nombor 2 kata tabi'in ni, dia dengar betul-betul daripada sahabat. Perawi yang ketiga dengar betul-betul daripada tabi'in ni. Perawi siapa kepada buku hadis. Tak ada dalam perawinya bila sudah jadi buku dah. Siapa kepada penulis buku ni,
Perawi kita hadis macam Bukhari ni, dia dengar sungguh daripada perawi yang ketiga. Andai kata sanadnya terputus, sekiranya sanad terputus dari mana-mana tabaqat, maka ia tidak lagi, ni kata macam ni, kalau terputus di mana-mana tabaqat, dia sudah tidak boleh menjadi sahih lagi. Kata sini putus ni sini putus dah. Tak ada situ putus. Maka tidak lagi dikira sahih. Apa ni saya gustang klik ni. Ni kata sini. Ni duk sambung molek ni. Tiba-tiba perawi 2, perawi 3 tu jadi putus. Sini putus sini. Tak ada tali. Maka tidak lagi dikira sahih. Dia tak dengar. Dia lopak. Perawi nombor 3, dia kata dia terima daripada seorang perawi, tiba-tiba orang cek, dia tak pernah jumpa apa dua tu. Betul? Dia duduk zaman lain, dia tak pernah duduk setepak, dia tak pernah jumpa. Apa putus anak? Walaupun hidup sezaman, tidak semestinya kita kata dia tu duduk di Rusia, hak ni duduk di India, jauh nak pergi. Dan dari sejarah dia tak pernah jumpa dua tu pun. Oh, hak itulah yang menyebabkan ulama-ulama hadis dulu habis harta tu membuat dia membuat dia pengembaraan dia nak cari hadis ni. Dia kena cek satu persatu okey. Perawi dia kata adakah dia mesti perawi yang sama setiap kali si hadis. Dia tidak betul juga dia punya perawi dia tu kan. Tapi bila dapati perawi yang ketiga tadi bukan ambil kepada perawi kedua. Maka dikira putus dah. Dikira putus dah. Ada berlaku silap sikit, diragui putus. Dan pernah dijumpa, misalnya dia kata, misalnya kita akan jumpa ada satu lagi dia panggil hadis dari segi mudallas. Dia jenis hadis mudallas, dia putus lagi mana? Kalau kita tengok sekali imam, ni bahaya sekali. Dia ni memang dia belajar dengan ni. Tok guru dia. Hari-hari dia masuk kelas. Dia riwayat banyak hadis, 45 hadis dia riwayat. Satu hari dia tak mari. Dia tak mari, dia tanya saing dia. Dia tanya saing dia, saing riwayat, tadi tok guru riwayat satu hadis. Dia pun catat, dia kata dia ambil daripada tok guru, padahal dia tak ambil. Kan ni? Dia tak riwayat, dia ambil daripada anak murid pasal dia nak jaga kekuatan hadis. Sebabnya bila sebut anak murid, anak saing dia tu mungkin perawi tidak tabik dah. Tak jadi sahih. Jadi dia nak suruh nampak kuat hadis dia. Dia kata aku meriwayat daripada syekh sikit-sikit. Padahal hadis lain betul dia ambil daripada syekh tu, tapi hadis hak ni dia tak ambil, dia tak mari hari tu. Dicek, diketahui oleh orang lain. Sehari dia ni akan cek balik bahas dalam kitab. Dia kata dia ni hadis ni dia tak ambil, dia tak mari. Dia kira putus. Dia kira tidak amanah dah kan ni. Sekali dia buat perangai lagu tu, dia riwayat hadis lain, orang tak terima dah. Dia kata perangai tidak amanah. Kan? Kita nampak Rumit kalah tak dari segi metodologi dia nak boleh hadis tu. Okey. Bolehlah sini lah, saya kira kan? Perawi mesti adil. Gapo dia mana adil? Maksud adil ialah seorang yang memenuhi 5 kriteria. 5 kriteria pula nak boleh kerja di adil. Bukan adil mana adil yang dibagi harta ke anak sama rata tak. Adil ni Muslim. Memanglah dulu lah. Yang kedua, balik. Kena cukup umur. Mana kalau kita tak cukup umur, tak masuk dalam adil. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak fasik. Fasik ni maknanya buat dosa besar walaupun sekali. Okay? Ataupun mengekali dosa kecil. Mengekali dosa kecil. Dosa kecil ke macam mana? Apa kali buat kita bisa rokok tadi jadi perawi. Jika masuk dalam mengekali dosa kecil. Macam cikgu dia riwayat kan, dia kata gapo saya sebut bang ni orang gingai kan. Tak boleh jadi perawi sebab dia tipu ikan, bukan upan semua, bukan upan cacing, upan persi kan. Dia kira tak boleh jadi perawi ni. Punah sin, tak boleh jadi orang adil. Okey. Bersih daripada perkara yang menjejaskan maruah dan akhlak. Tidak sekat itu saja. Duk buah lama kedai kopi yo kecil banyak gapo buah seloro. Pandai kata puak kita ni kalau kita bubuh kita jadi perawi adil, orang tak nak petang lagi. Hadis sahih jadi dhaif. Kenapa? Dia ni masuk ni tak. Hadis molek-molek sahih dah. Siapa giliran dia masuk dia mengaku kenal dia ni duk buah lama kedai kopi. Duk mengaji.
Dipanggil perkara yang menjejaskan maruah. Ada? Sikit lagi dah. Dhabit saya nak bagi pihak ni dah. Kita ambil perawi yang apa ni tadi. Perawi yang dhabit yang bermaksud memiliki kekuatan daya ingatan dari sudut hafalan dan tulisan. Dia kena bisa. Dia kena ada kekuatan dia. Bila seorang perawi ni, mungkin kita sebut depan nanti, perawi ni cukup syarat habis. Hadis comel belakang dah. Dia ni kurang sikit ingatan. Bukan siapa tak. Bila test dia, orang test dia sekali dia sebut lagu ni, lari sikit. Kali kedua dia sebut lagu ni, sudah tidak jadi dhabit dah. Hadis tu akan turun kelas jadi hadis hasan. Nampak tak? Jadi hadis hasan nombor 2 tu, kisah ni. Kedhabitan dia tadi tidak sempurna. Bukan tak dhabit. Kalau kita ni tak dhabit rasa. Ni dhabit dah tapi lari sikit. Menunjukkan orang Arab ni kan, dia orang-orang Arab, orang India dulu kan, kuat ingatan dia. Dia ingat sebutir-sebutir. Dia test sekali, Acik sebut sekali lagi. Jumpa hari lain, tanya pula. Tak lagi sepatah. Ni orang dhabit. Tapi rakyat hari ni, lari sih, aku dengar baru ni, dia kata lagu lain, ni lagu lain. Tu buat kita lah, Acik suruh ayat 2 kali, lagu lain lalu dah. Maka sudah tidak menjadi yang betul-betul dhabit. Maka ketika tu hadis sahih turun menjadi hadis hasan. Okey. Tidak syaz. Hadis yang tiada syaz seperti tidak ganjil atau bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah. Dia tidak kata pelik, tidak berlawan ni dengan hadis lain. Itu dipanggil syaz. Okey, syaz makna terpencil. Dan akhir sekali tidak ada illah, iaitu tidak mempunyai sebarang kecacatan yang tersembunyi yang sukar dipastikan kecuali setelah dibuat penelitian yang begitu rapi. Dia ni kena pakar dia nak cek dari segi illah dia. Pada zahirnya hadis tersebut tidak nampak sebarang kecacatan seperti sanad yang pada zahirnya bersambung, tetapi setelah diselidiki ternyata ia tidak sedemikian. Macam sebut tadi, nampak macam sambung tapi hakikatnya tak sambung. Contoh hadis sahih ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada waktu solat maghrib surah At-Tur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ni orang buat kalau kata sembahyang maghrib apa baca panjang ni ada ni. Hadis sahih riwayat oleh Jubair bin Mut'im dalam kitab hadis riwayat Al-Bukhari, bahawa sembahyang maghrib Nabi baca surah At-Tur. Panjang juga ayat tu dah. Hukum hadis sahih ialah wajib beramal dengannya secara ijma' dengan kalangan ahli usul dan ahli fiqh. Ini wajib kan? Ia merupakan salah satu hujah atas sumber yang sah yang tidak mungkin diketepikan. Orang yang pertama menyusun hadis sahih secara berasingan dalam satu kitab ialah Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Dia ni sebab tu sahur dia. Orang yang mula-mula sekali dia tak si campur dengan hadis lain. Aku nak buh dalam kitab aku ni hadis sahih saja. Sebab itulah banyak dia, walaupun banyak beratus ribu hadis, dia hanya boleh kumpul dalam 9,000. Kalau kira tak boleh 2,000 lebih. Dia buat dalam satu kitab dia tinggal banyak. Hak dia tinggal tu dia berasa ragu, dikutip oleh orang lain. Misalnya Al-Hakim kutip, dia kutip, dia guna metodologi Bukhari juga. Dia kata sepatut Bukhari kata sahih ni, dia kata. Maka dia bubuhlah dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Dia bubuh nama kitab dia. Maknanya hadis-hadis ia ditinggalkan oleh Bukhari dan Muslim. Hak Bukhari tak sahih, Muslim tak sahih, dia kutip balik, dia cek, dia kata sahih. Dia bubuh dalam. Tapi bila ulama cek balik, ia jadi tak sahih juga. Jadi sebab itulah walaupun Al-Hakim tersebut hadis aku kutip ni sahih juga, tak jadi sahih sebahagian Bukhari dan Muslim sebab ulama lain petikarkan. Setakat ini Bukhari dan Muslim, ni sini tak ada ulama boleh petikar. Bila dia kata sahih sungguh. Okey. Lepas tu kemudian diikuti oleh Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Kedua-dua kitab ini dianggap kitab yang hadis yang paling sahih selepas Al-Quran. Kita bincang dulu. Sehingga dia kata lepas Quran kata ada lah. Dua kitab hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Selain daripada kedua-dua kitab tersebut terdapat juga hadis-hadis yang mengumpulkan hadis-hadis sahih walaupun darjahnya tidak standing dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dia bubuh nama kitab hadis sahih juga, tapi tidak macam saya sebut tadi Al-Mustadrak Al-Hakim. Kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah.
Ibnu Khuzaimah dia buat nama. Ni hadis sahih juga dia kata. Dan sahih Ibnu Hibban. Tapi sahih ni sahih yang tidak sampai darjah sahih Bukhari dan Muslim. Selain itu hadis-hadis sahih juga boleh didapati dalam kitab-kitab Sunan Masanid Ma'ajim dan lain-lain seperti Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik dan lain-lain. Ada juga hadis sahih tapi capur. Misalnya dalam kitab Tirmizi ada dhaif, ada hasan. Tak? Ada sahih capur. Jadi sebab tu dia tidak bernama buku dia sahih, dia sebut sunan. Sunan tu maknanya plural bagi sunnah. Himpunan sunnah. Jadi sama ada dhaif ke sama ada hasan kedua. Tapi macam Tirmizi dia wayak selalu. Dia wayak selalu. Hang dia kata dia amanah dia wari hadis dia kata sahih. Cuba kita tengok dalam kitab Sunan Tirmizi. Dia sudah dhaif. Dia wayak hadis dia dhaif. Tapi dia sebut juga tu mungkin boleh buat panduan kita. Dia sebut tu hadis hasan dia kata. Tu Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Okey. Hadis sahih terbagi pada dua bahagian. Kita buti sekarang ni lah, iaitu sahih li dzatih dan sahih li ghairih. Jangan sebut sekarang ni pasal benda ni nak bicara tajuk lain pula. Ada soalan setakat ni? Hadis ini dikatakan ada peringkat Islam. Dia macam tadilah, dia peringkat awal. Betul. Selain pada hadis mutawatir, semua hadis lain adalah zon, maknanya terdedah kepada makbul atau mardu. Patut kita setuju tadi kan? Tetapi ada sebut, apabila dia sudah menjadi sahih, maka pada ketika itu wajib diterima. Tak sekira lah zon kau yakin, tapi kita nak kecek lainnya, bila sudah menjadi sahih, maka dia pada peringkat ni kita kena wajib terima. Kalau hadis yang melibatkan akidah, kita tolak ni dia melibatkan iman kita. Kalau benda tu melibatkan ibadah, melibatkan sah batal kita. Sebab wajib diterima. Betul hadis itu bersikap zanni, bersikap sangkaan. Sebab apa? Sebab dia bukan mutawatir. Kita pun sebut gitu tadi. Kerana dia terdedah zanni malah sangkaan. Bila boleh hadis ni kalau tidak mutawatir terdedah pada sangkaan dulu. Sama ada dia makbul ataupun mardu. Ini orang panggil zanni. Tetapi setelah diproses, setelah dia menjadi sahih, maka wajib diterima. Cuma bahaya kita kecek, hadis ni zanni, takut orang pergi faham, semua hadis lagu ni berlaku. Nampak tak? Apabila semua sepakat ulama, kecuali kalau hadis itu ada kata sahih, ada kata dhaif, itu zanni lagi. Tapi apabila misalnya innamal a'malu binniyat ni tidak ada satu ulama pun kata dhaif, maka ketika tu kena terima secara mutlak. Tidak zanni lagi. Faham tak? Ada ke soalan? Orang tak terima hadis tu Islam ke bukan Islam lah. Tu jadi kufur kalau sepakat benda tu hadis, kecuali tak terima hadis dhaif lah ni. Kalau ulama sudah sepakat hadis tu, kalau dia dia tolak juga hadis yang sahih, dia sepakat ulama, misalnya dia tolak hadis innamal a'malu binniyat, kufur. Faham? Sebab ni kita nampak yang penting ialah kesahihannya. Okey. Habis dah? Ada ke? Itu istilah. Itu istilah lain. Dia tanya saya ni apa beza sahih dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaihnya sepakat di atasnya. Muttafaqun alaih maknanya Bukhari dan Muslim sepakat mengatakan sahih hadis itu. Itu maknanya muttafaq alaih.